Awak nak maki ke, awak nak kutuk kami ke, kami tak ada masalah. Jesus, in the name of Jesus. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Bila jumpa padri ni baik, kamu tak boleh meraguinya. Dia orang buat tu kalau masuk kat tempat kita ni, kira dia jadi tok wan. You really believe in what you see. Ada beberapa perkara yang you tak tahu yang saya nak share pada malam ini. Baik. Okey, bagi fans Rosdi Hassan ni, kami nak kongsi satu fakta yang mungkin anda tidak tahu, anda sendiri tidak pernah dengar benda ni. Atas sebab itu, kenapa ramai orang bila tengok perkara-perkara macam ni dia boleh percaya. Dan dia sangat marah dengan orang yang mempersendakan. Mereka sangat marah dengan orang-orang macam kita. Tapi wallahi saya kata saya tidak marah. Awak nak maki ke, awak nak kutuk kami ke, kami tak ada masalah. Sebab apa? Sebab kami tahu kamu bukan sengaja pun sebenarnya. You really believe in what you see. You bukan sengaja nak jadi orang jahat maki kami. Tidak. You really believe in it because you tak tahu. Ada beberapa perkara yang you tak tahu yang saya nak share pada malam ini. Baik. Awak boleh buat sedikit kajian tentang Christian Faith Healers. Christian Faith Healers ni terkenal di barat. Orang-orang yang lumpuh, yang duduk kursi roda bertahun-tahun, pergi ke gereja tertentu, padri dia atas nama Jesus Christ, so-called exorcise lah, menghalau setan daripada kaki orang yang lumpuh tersebut. Ada yang boleh berjalan on that very spot. Dan memang ada kajian-kajian akademik yang dilakukan benda ni, dan ada memang doktor tak boleh explain. Dikira sebagai anomaly di dalam ilmu perubatan. Jadi mereka panggil benda ni sebagai faith healing. Okey. Jadi soalan dia timbul, macam mana dia orang boleh baik? Adakah hanya dengan kepercayaan sahaja? Jadi soalan yang paling utama dekat sini, wahai sahabat-sahabat sekalian, beri keperhatian isu ini. Macam mana boleh baik? Hanya setakat dia berdoa, dan berdoa pun bukan pada Allah. Dia berdoa kepada, ialah, yang dianggap sebagai Tuhan-Tuhan mereka lah. Dan baik. Bahkan jangan terkejut, ada orang tak doa pun kepada mana-mana Tuhan. Atheist pun boleh buat faith healing ni sebenarnya. Bila dia mempercayai satu metod rawatan, walaupun metod rawatan itu tak ada kaitan langsung dengan simptom penyakit tersebut, boleh berlaku penyembuhan. Ini yang mengejutkan kita. Kalau dalam bahasa medikal, kita ada bahaskan sikit kan Ustaz pada sesi yang lepas, isu placebo kan. Isu placebo ni sangat besar sebenarnya. Dia sangat besar. Dan apa yang Rosdi Hassan buat itu, saya tak menafikan. Dia memang boleh sembuhkan orang. Ini part yang murid-murid dia tak faham. Kami bukan menafikan, entah kritik Ustaz Rosdi, tapi orang yang dirawat tu sihat. Orang yang dirawat tu baik. Saya tidak terkejut. Dan kami dah cakap banyak kali, memang boleh baik. Memang boleh baik. Tetapi baiknya itu, adakah berdasarkan rawatan yang benar ataupun dia bermain dengan delusi? Ataupun dia bermain dengan placebo di dalam otak manusia? Siapa nak faham benda ni dengan lebih lanjut, dia kena belajar hipnosis dan hipnoterapi untuk dia faham macam mana kekuatan kepercayaan boleh melakukan sesuatu kepada tubuh kita. It begins with your mind. Dia boleh heal what is in your body. Ini dipanggil sebagai psychosomatic effect. Dia bermula sebagai masalah minda, tapi masalah minda itu terzahir sebagai sakit pada tubuh. Jadi nak hilangkan sakit pada tubuh itu, dia kena start balik kepada punca dia, kepada akal fikiran dia, kepada otak dia. Saya nak bagi satu contoh. Ini kalau tak silap saya berlaku kepada Ibnu Sina. Ada seorang perempuan ini, tangan dia, satu tangan dia tak boleh bergerak. Buat apa pun tangan tu kejung, tak boleh bergerak. Jadi Ibnu Sina faham ini penyakit apa. Bagi dia ini bukan penyakit tubuh, tetapi penyakit pada minda wanita tersebut. Ada sesuatu pada minda dia yang menyangkutkan dia punya tangan. So apa Ibnu Sina buat? Dia kata, dia bagi wanita tu pakai pakaian yang tak silap saya 2 helai pakaian. Dan wanita tu kena pegang pakaian tu. Kalau dia lepaskan tangan dia, pakaian tu akan jatuh dan dia akan telanjang. Jadi dibagi pakaian tu, wanita pun kena pegang. Ibnu Sina kata, selepas ni aku akan bawa kamu keluar di hadapan khalayak ramai. Sebelum dia bawa wanita tu keluar, dia ikat tangan dia yang lagi satu tu, yang boleh bergerak tu diikat dulu. Dan Ibnu Sina pegangkan baju dia. Pegangkan baju perempuan tu dan keluar bersama dengan perempuan tu di khalayak ramai. Sampai saja di luar, Ibnu Sina kata, sekarang ni aku akan lepaskan baju kau. Aku akan lepaskan baju kau. Ingat tangan dia yang boleh bergerak tu dah diikat. Dan tangan lagi satu tu yang cacat, yang tak boleh bergerak tu, adalah tak diikat lah. Jadi Ibnu Sina kata, aku akan lepaskan pakaian ni.
Aku akan lepaskan sekarang. Wanita tu kerana rasa yang begitu malu, bila Ibn Sina betul-betul lepaskan, tangan dia yang tersangkut itu, tiba-tiba boleh bergerak dan tangkap kain yang nak jatuh tu. Jadi Ibn Sina menyelesaikan masalah tu dengan teknik yang sebegitu. Sebab Ibn Sina tahu bahawa penyakit wanita itu bukan pada tangan dia, tetapi pada minda dia. Ini problem manusia. Kadang-kadang kita ada kesedihan yang terkumpul. Kita ada kemarahan yang terkumpul. Dia boleh terzahir di dalam kecacatan-kecacatan tubuh. Kadang-kadang ada orang jalan timpang. Dia timpang bukan sebab kaki dia ada problem, tetapi sebab dalam pemikiran dia ada ketimpangan. Ada perkara tertentu yang tidak seimbang. Jesus, in the name of Jesus. Simptom tubuh dia. Sama juga macam orang-orang yang so-called dah lumpuh. Kan, duduk dekat kursi roda lumpuh. Tiba-tiba datang gereja, dapat satu padri yang very charismatic, yang doa Jesus, in the name of Jesus. Semua orang terpekik-pekik kan. Dengan dramatization yang macam tu, orang tu pula percaya betul-betul yang Jesus Christ akan heal dia, sebab dia dah dengar cerita sebelum ni. Puluhan orang bila jumpa padri ni, baik, kamu tak boleh meraguinya. Maka dia pun put himself or herself in that state, dia boleh baik. Dia boleh baik khususnya untuk penyakit-penyakit yang bersifat psikosomatik. Tapi kalau tulang dia dah patah, kan, dia tak boleh tiba-tiba buat faith healing, tulang dia sambung balik. Dia tidak boleh berlaku macam tu. Atau kaki kodong, buat faith healing, buat placebo effect, tiba-tiba kaki tumbuh balik. Dia still ada limitation. Psychosomatic medicine. Jadi apa yang saya lihat pada apa yang si Rosdi Hassan buat ni, itu hanya bentuk rawatan yang menggunakan dilusi untuk meleraikan satu penyakit yang bersifat psikosomatik pada pakcik tersebut. Dan pakcik tu pun tak tahu. Dia pun sebenarnya tidak tahu permainan Rosdi Hassan itu. Dan kalau daripada perspektif saya melihat dia meletak ular tersebut dekat bawah. Dia korek lubang, letak di bawah, ditutup dengan kain. Sebab tu dia kena mengengsutkan pakcik tu nak pergi ke point yang tepat. Nampak kan dia tarik banyak kali. Dia tarik pakcik tu untuk bawa ke titik yang tepat, supaya nanti bila dia seluk dan dia koyakkan atau dia potong kain kat bawah tu, maka dia ular tu dah bersedia dekat bawah tersebut. Maka dia tarik. Jadi bila dia keluarkan ular tu dengan la ilaha illallah, la ilaha illallah, dengan colik minyak dan sebagainya, lepas tu dia keluar, dia letak dekat atas badan pakcik tu. Itu memberikan kesan yang sama macam Ibn Sina buat tadi tu. Tetapi beza Rosdi Hassan dengan Ibn Sina, Ibn Sina tidak tipu perempuan tu. Ibn Sina tidak kata aku ada karamah lah, aku boleh tarik jin keluar daripada badan hang lah. Dia tak boleh tipu. Tapi apa yang Rosdi Hassan ni buat, dia adalah, pada perspektif saya, ini adalah satu penipuan. Sebab pesakit ingat dia sihat kerana setan tu dan jin tu telah dikeluarkan daripada badan dia. Akhirnya kepercayaan khurafat macam ni akan berkekalan dalam masyarakat. Kenapa kita nak sembuhkan orang menggunakan cara itu? Kenapa kita nak kena tipu orang baru dia boleh baik? Takkan hanya dengan cara menipu sahaja yang boleh menyembuhkan orang. Macam kes dia bawa buang saka dekat satu pokok pisang meletup. Kan? Itu pun sebenarnya nak bawa efek yang sama. Bila orang tengok, penyakit aku dah keluar dah, meletup lah ni, aku dah sihat dah. Maka dia tanam satu kepercayaan yang dia sudah sihat. Saya setuju. Dan ini juga apa yang Pesulap Merah selalu angkat. Pesulap Merah ni nama panggung dia juga Marcel Radival. Dia tak gunakan agama sebagai wajah untuk nak ditunjuk, tapi dia nak sebut bahawa kalau dia awak Islam, nak Islam, dia orang yang dia bubuh nama Marcel Radival tu untuk nak menutup dia punya background peribadi. Tapi dia punya kempen ialah kalau awak nak berlakon, nak jadi magician, awak jadi magician sebagai menghibur orang. Sebab itu yang Rosdi Hassan buat tu sebenarnya. Magician buat dah. Sebab tu dia kata tadi ini budak-budak punya style kan. Kalau kita tengok, saya memang agak minat dengan Britain Got Talent. Saya selalu jumpa dengan magician. Tengok banyak magician dekat situ. Illusionist dan sebagainya, mentalist sebagainya. Dia orang buat tu kalau masuk kat tempat kita ni, kira dia jadi Tok Wali paling tinggi lah. Satu hari tu. Dan orang akan percaya sebab memang bila orang buat magician ni, dia orang buat magic trick ni memang untuk orang percaya, tapi itu hanyalah lakonan dan mereka sebut ini adalah entertainment, ini adalah satu hiburan. Kalau Rosdi Hassan ataupun seumpama dengannya mereka sebut bahawa ini adalah entertainment, tak ada masalah. No issue. Betul. Masalahnya dia guna tu yang dia sebut, Marcel selalu sebut, dia kata berkedok agama tu.
Maksudnya dia gunakan agama untuk nak pergi kata nak mengangkat diri sendirilah, paling kurang lah kan. Nak mengangkat diri sendiri ataupun nak mengatakan apa yang dia buat itu memang betul, memang real. Dia tak sebut lagi entertainment dah. Kalau kita sebut entertainment, kalau kita kata oh ini dia nak main-main saja ni, nak buat gurau, dia akan menafikan. Ini bahaya. Tapi saya ingat dalam dunia kita hari ini, walaupun masih ada ramai orang yang terpengaruh dengan hal ini yang kita perlu kempen, tetapi sesiapa yang mencari, yang menggunakan akal, kepala otak Allah Ta'ala bagi ni, insya-Allah dia akan bertemu dengan bahawa yang ni memang tak boleh pakai. Macam Ustaz sebut tadi lah, kita ni bukan tolak semua, tetapi kita kena fikir dulu. Ada benda yang orang cuba untuk abuse our knowledge, abuse kita punya kepandaian ni. Lalu dia gunakan kita seolah-olah kita ni macam orang bodoh sangat. Itu kita kena jaga. Dia menarik bila Ustaz sentuh benda ni, kena gentleman lah kan. Kita nak buat show, kata nak buat show. Jangan duk campur aduk, lepas tu tanam penipuan dalam minda masyarakat. Kalau kita ambil contoh dalam sejarah Islam, kita ada orang seperti Imam Al-Baqillani. Imam Al-Baqillani ni, tak ramai orang tahu dia ada tulis satu buku. Tajuk buku dia Hiyalul Hallaj. Magic trick yang dilakukan oleh Al-Hallaj. Sebab Al-Baqillani menganggap bahawa Al-Hallaj ni seorang yang berakidah batiniah. Dan dia memang menyusup masuk untuk merosakkan akidah Islam. Dan Al-Baqillani ni adalah ulama besar Asy'ariyah. Kan? Jadi para ahli sunnah wal jamaah Malaysia, awak semua mengaku, kita rata-rata lah mengaku Asy'ariyah Maturidiyah, kena tahu kisah ni. Jadi Al-Baqillani menulis buku Hiyalul Hallaj untuk membuktikan kepada masyarakat the so-called karamah yang si Hallaj tunjukkan, untuk kata diri dia Tok Wali dan sebagainya, sebenarnya adalah magic trick dan boleh dibuktikan. Jadi itu pembongkaran ni dah berlaku lama sebenarnya. Jadi hari ni kita hanya meneruskan sahaja pembongkaran ini, meneruskan tradisi para ulama kita. Begitu juga dengan Syekh Ibn Taymiyah. Syekh Ibn Taymiyah pernah menghadapi satu kelompok, dia orang ni mendakwa boleh masuk dalam api. Boleh masuk ke dalam api. Dan mereka mencabar Ibn Taymiyah untuk masuk sekali bersama dengan mereka. Ibn Taymiyah ni, alhamdulillah, seorang yang sangat cerdik, alim yang sangat cerdik. Dia kata, boleh, aku boleh masuk bersama kamu ke dalam api, tapi dengan syarat, sebelum kita dua-dua masuk dalam api, dua-dua kita perlu mandi air hangat. Jadi ada sebahagian kawan-kawan Ibn Taymiyah bimbang lah, dia kata, kenapa Ibn Taymiyah sampai berani nak masuk ke dalam api bersama dengan mereka kan? Apa yang Ibn Taymiyah ada untuk selamat daripada api tu? Ibn Taymiyah kata, dia mengambil inspirasi daripada kisah Nabi Ibrahim. Allah tidak akan menghina pejuang-pejuang agama. Allah akan menangkan kita. Dan ada, bila disampaikan kepada geng-geng tersebut, okey, kami bersedia masuk dalam api dengan kamu dengan syarat kita mandi air suam dulu ataupun air hangat dulu. Akhirnya mereka tarik diri. Mereka kata tak boleh. Akhirnya terbongkar. Jadi orang tanya Ibn Taymiyah, kenapa kau suruh dia orang mandi dulu? Sebab Ibn Taymiyah kata, hakikatnya sebelum mereka masuk ke dalam api, mereka ada sapukan sesuatu kepada tubuh mereka. Dan bahan tersebut yang akan menghadang daripada kulit mereka terbakar. Atas sebab itu, aku suruh mandi air hangat dulu supaya bahan tersebut luntur. Dan bila luntur, mereka sentuh api, pasti mereka akan terbakar. Jadi mereka mengaku kalah atau mereka cabut. Saya yakin dengan dia orang punya alasan-alasan yang sama juga digunakan hari ini lah. Dan ini semua benda tahap tinggi, hang tak faham kan. Kita tak boleh tunjuk kepada orang yang tidak percaya. Ini ilmu karamah. Orang yang nafikan tak guna kalau kita tunjukkan. Jangan buang masa dengan wahabi-wahabi ni kan. Same. I believe it was the same excuses yang dia orang bagi pada waktu tu. Tapi itulah, ulama kita sepanjang sejarah melakukan perkara-perkara seperti ini. Dan kita sebagai ucap-ucap yang begitu ini, kita kena teruskan.